Apa pun dah 12 ni lah. Tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memulakan pengisian kita pada malam ini dengan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita akan keizinannya, rahmatnya, hidayatul taufik kepada kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu ini, Ahad malam Isnin, yang mana malam ini merupakan siri yang ke-29. Kita akan sama-sama mengambil maklumat di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam yang diulang-ulang kisah baginda di dalam Al-Quranul Karim. Kisah ataupun siri yang ke-29 pada malam ini, kita sebenarnya seperti yang kita maklum pada minggu yang lepas, kita sudah pun memasuki fasa yang keempat dari 6 fasa kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam di dalam Al-Quran. Jadi seperti yang tuan-tuan lihat, yang saya paparkan ini, kita sudah memasuki fasa yang baru pada minggu lepas, iaitu siri yang ke-28. Kita telah memulakan fasa yang baru dalam kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Fasa yang baru itu adalah fasa yang keempat, yang mana fasa yang keempat ini adalah fasa Nabi Allah Musa bersama dengan Bani Israel. Jadi malam ni merupakan malam yang kedua, ataupun kita boleh kata pengisian yang kedua, yang mana kita akan menyambung apa yang telah kita bincang pada minggu lepas. Nota yang dirujuk pada malam ini ada dua. Yang pertama, kita menggunakan nota pada minggu lepas. Okey. Jadi nota pada minggu lepas itu ada beberapa perkara yang belum kita habiskan. Malam ni insya-Allah kita akan habiskan.
Jadi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan untuk merujuk nota yang telah dikongsikan pada minggu yang lalu. Ya, pada siri yang ke-28. Bagaimana nak dapatkan nota itu? Boleh diambil di link Google Drive yang ada diletakkan di ruangan chat ataupun di ruangan komen di FB Academy Tadabbur Malaysia. Dan saya minta juga kepada tuan-tuan dan puan untuk merujuk nota tambahan untuk siri ke-29 pada malam ini. Nota tambahan ni bermakna nota yang mengandungi maklumat di dalam surah Al-A'raf. Saya tunjukkan dulu surah Al-A'raf, iaitu surah Al-A'raf ayat 148 sampai 153. Ini adalah nota tambahan ataupun nota baru untuk siri ke-29 pada malam ini. Maknanya malam ini, kelas yang ke-29, kita menggunakan nota yang minggu lepas dan kita akan menggunakan nota yang baru yang ada di dalam link Google Drive. Jadi tuan-tuan ambil nota untuk siri yang ke-29. Jadi saya harap jelas rujukan untuk pengisian kita pada malam ini. Jadi tanpa kita melengahkan waktu, ya, masa berjalan dengan laju, banyak urusan yang perlu kita selesaikan. Besok adalah hari kerja. Jadi nak uruskan anak, nak uruskan kerja, baju nak setrika lah, macam-macam kita nak bersiap sedia. Jadi kita mungkin tidak akan memanjangkan bicara kita. Mungkin kita akan hadkan lebih kurang 1 jam, ya, kerana kita memberi peluang kepada tentera perempuan untuk menyelesaikan urusan yang perlu dibuat pada esok paginya. Jadi saya pun kena memahami rakan-rakan yang lain, sebab yang mengikuti pengisian kita ni jumlahnya semakin lama semakin berkurangan. Tak apa, sebab kita memahami keadaan, kita memahami suasana. Ya, mungkin rakan-rakan kita yang tak dapat ikuti secara langsung, mereka akan mengikuti secara rakaman di FB Academy Tadabbur Malaysia. Kita doakan semua rakan-rakan kita, Allah Ta'ala lapangkan dada, Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan. Kita teruskan dengan perincian untuk malam ni. Okey, begini. Mungkin ada sedikit perbezaan maklumat malam ini dengan nota yang diberi pada minggu lepas. Tak banyak beza pun. Cuma ada sedikit penambahan maklumat. Okey. Kalau kita belajar minggu lepas, okey, saya ulang semula, tapi kita tak baca ayat dia. Okey, kita cuma mengulang kembali yang kita dah belajar dalam suratul Al-A'raf dan juga surah Taha. Okey, mudah je begini. Malam ini kita akan merujuk surah Al-A'raf, surah Taha dan surah Al-A'raf. Maknanya surah Al-A'raf dan surah Taha. Tapi surah Al-A'raf tu kita akan pecahkan kepada dia ada dua situasi. Sebab tu kita mulakan dulu Al-A'raf, lepas tu kita ambil sedikit surah Taha, lepas tu kita kembali kepada surah Al-A'raf. Okey. Pada minggu yang lepas ni dalam surah Al-A'raf kita ada cerita bahawa Allah Ta'ala telah saya tunjukkan guna highlight, saya gunakan spotlight tunjuk kepada tuan perempuan. Okey, sebelum tu suara saya tuan-tuan dapat dengar dengan baik. Mohon maklum balas dari tuan-tuan dan puan-puan. Dengar jelas Ustaz. Dengar dengan jelas. Alhamdulillah. Okey, nota siri 29 malam ni ada ke tak ada dalam Google Drive tu? Ada Ustaz. Jumpa tak? Jumpa tak? Ada. Ada. Alhamdulillah.
senang hati saya ya, suara dapat didengar dengan jelas, lepas tu nota pun ada, lena saya tidur malam ni, alhamdulillah. Kerana ini adalah satu amanah ya. Jadi pengisian seperti ini moga-moga dapat membantu kita memahami kisah Nabi Musa. Satu rahmat, satu rezeki Allah bagi kepada kita. Baik, pada minggu lepas kita telah menyebut bahawa Allah Ta'ala telah meninggalkan beberapa pesanan kepada Bani Israel. Kalau kita ingat, Allah ingatkan tentang mereka telah selamat daripada musuh mereka, mereka telah dapat menikmati makanan al-mana wa thalwa. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan juga kepada Bani Israel dan juga kepada Nabi Musa bahawa Allah Ta'ala telah berjanji kepada mereka untuk memberikan kepada mereka itu wahyu. Maknanya Bani Israel ni kan, mereka memerlukan petunjuk. Mereka perlu buat apa dalam kisah mereka berikutnya, sebab mereka dah terselamat daripada Firaun, dah tak ada siapa boleh kacau mereka dah. Okay. Jadi fasa kehidupan yang baru, mereka perlukan panduan. Mereka perlukan bimbingan. Maka panduan dan bimbingan itu adalah datangnya dari Allah. Maka Allah telah janji kepada mereka untuk mereka bertemu dengan Allah di Gunung Tur Sina. Okay, ini yang flow yang kedua. Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, tanpa bertangguh, beliau telah pergi ke Gunung Tur Sina dalam keadaan yang tergesa-gesa. Apabila dia sampai dekat Gunung Tur Sina, ini cerita pendek dia. Yang mana kita telah belajar pada minggu lepas, waktu dia pergi tergesa-gesa itu, Allah Ta'ala bertanya kepada dia. Lepas tu dia menjawab sebab apa dia cepat-cepat naik ke Gunung Tur Sina. Okey. Kemudian, ini yang kisah yang kita nak bawa pada malam ni. Kita bermula daripada sini. Malam ni kita bermula daripada sini juga. Bukan dua saja, kita akan bermula daripada kotak ini. Sekejap ya. Izinkan saya melukis kejap. Dekat sini. Maknanya kita akan bermula ceritanya dari sini. Dari sini, lepas tu kita sambung dekat sini. Lepas tu kita sambung dekat sini. Jadi malam ni kita nak menyambung kembali yang minggu lepas kita berhenti di sini. Kalau kita masih ingat, minggu lepas kita berhenti kat sini kan? Kita berhenti dekat Nabi Allah Musa ketika dia bertemu dengan Allah secara langsung, maka Allah bertanya kepada dia, kenapa dia datang sorang-sorang? Kenapa dia tergesa-gesa? Jadi, kita dah tahu maklumat itu yang Allah Ta'ala terangkan kepada kita dalam surah Thaha. Kita berhenti dekat ayat cerita ni. Malam ni, kita nak sambung setelah Nabi Allah Musa bertemu dengan Allah di Gunung Tur Sina, maka apa yang berlaku berikutnya. Jadi malam ni kita akan berada, kita bawa diri kita seolah-olah kita berada di Gunung Tur Sina. Allah Ta'ala nak bawa kita semua melihat, mendengar, memahami, menghayati apakah yang berlaku antara Allah dengan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, so kita kena bayangkan, kita gambarkan melalui pintu mata hati kita semua. Allah bawa kita pergi ke alam yang dulu-dulu berlaku. Itulah Al-Quranul Karim. Okay, jadi kita akan masuk kepada mula-mula Nabi Allah Musa dia pingsan setelah dia nak melihat Allah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala beri kepada wahyu kepada Nabi Allah Musa selama 40 malam. Lepas tu Nabi Allah Musa selepas tamat 40 malam, dia bersegera balik nak jumpa kaumnya. Kenapa dia nak bersegera balik?
Kerana waktu dia berada di atas gunung Tursina itu, Allah Ta'ala telah bagi tahu kepada Nabi Allah Musa bahawa di kaum dia itu telah diberikan ujian. Ujian apa? Ujian berkaitan dengan patung anak lembu. Kat situ ujian dia. Tapi kita akan pergi insya-Allah sebentar lagi kepada kisah itu, tetapi kita kena letak diri kita semua pada malam ini kita sedang berada di atas gunung Tursina dulu. Seolah-olah selama 40 malam. Kemudian baru kita akan bawa diri kita dengan memahami cerita ni, kita turun cepat-cepat daripada Gunung Tursina, ikut Nabi Musa, dia bertemu dengan kaumnya. InsyaAllah kita akan sampai kepada maklumat itu. Okay, jadi kita tengok terlebih dahulu surah Taha ayat 86 hingga 98. Okey. Ayat 86 hingga 98. Okey, dia begini. Yang ini kita telah sebutkan pada yang kita nak belajar pada malam ni. Okey, jadi rujukan utamanya kita akan rujuk surah Taha. Begitu juga dengan suratul Al-A'raf. Okey. Kalau kita ulang sedikit ya, kejap. Okey, ini kita dah belajar jap. Oh, saya patutnya pergi kat sini. Allah, saya terlupa. Sepatutnya saya mulakan dekat sini tadi. Betul lah yang ni. Ini sepatutnya betul. Tadi saya dah bagi surah lain. Tak apa, sama je. Okey, kita akan fokus kepada dua ni dulu. Ya, yang kotak yang berwarna, yang saya letakkan dalam kotak warna merah ni. Ni kita akan cerita terlebih dahulu. Ini kita rujuk dalam surah Al-A'raf. Jadi kena fokus, kena dengar baik-baik ya. Sebab cerita ni dia bentuk kronologi. Jadi saya kena terangkan perlahan-lahan tapi dengan suara yang jelas supaya tuan-tuan boleh ikuti kisah ini di dalam Al-Quran dengan baik. Okey. Sekarang kita pergi kepada surah Al-A'raf. Okey, ayat 143 sehingga ayat 147. 143, 44, 45, 46, 47. So ada 5 ayat. 5 ayat untuk cover maklumat apa? 5 ayat ni untuk dua benda ni. Nabi Allah pingsan, Nabi Allah Musa pingsan dan dia dapat kitab Taurat selama 40 malam. Okey, kita lihat kalau sesiapa yang ada Quran terjemahan, dia nak rujuk ayat ni, tuan-tuan boleh rujuk dalam muka surat 167 hingga 168. Okey, jom kita pergi kepada ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma saya tengah nak tengok atur waktu dia. Macam mana saya nak baca? Adakah saya... Okey. Saya baca terjemahan terus kepada ayat dia. Saya baca terus kepada terjemahan. Sebab kalau kita baca ayat dia satu persatu dengan terjemahan, dia akan take time. Tapi jangan bimbang. Ayat dia tu saya dah letak dah pada nota tersebut. Okey. Jadi saya baca terjemahan sikit-sikit tu, saya akan ambil baca juga ayat Al-Quranul Karim. Sebab waktu kita sangat terbatas. Sedangkan kalau kita belajar, kalau ikut teknik kita mengajar dan belajar, kalau kita kelas kita ni macam panjang waktu dia, ada kelas yang khas kan, saya akan baca dulu ayat. Lepas saya baca, tuan-tuan baca, baru kita tengok terjemahan. Okey, tapi waktu je agak singkat, jadi kita ubah metodologi. Jadi saya terus pergi kepada terjemahan. Okey, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud. Dan ketika Nabi Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan. Okey, dan Rabbnya berkata dengannya. Wa kallamahu rabbahu. Maka Musa berkata, ketika mana Nabi Allah Musa bertemu dengan Allah pada waktu yang telah Allah tentukan, maka Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Jadi Allah nak bagi tahu ayat 143 ni, Allah berkomunikasi dengan Nabi Allah Musa, berbicara secara langsung tanpa perantaraan malaikat. Allah dengan Nabi Musa.
Maka Allah Ta'ala perincikan bagaimanakah Rabb itu berkata-kata dengan Nabi Musa. Allah terangkan terlebih dahulu. Musa berkata. Maka Musa berkata, Qala Rabbi. Musa berkata apa? Rabbi, dia kata, wahai Rabbku, dia kata. Arini anzur ilaika. Dia kata, perlihatkanlah kepadaku supaya aku dapat melihat engkau. Jadi Nabi Allah Musa ni, dia teringin sangat. Dia nak lihat zat Allah yang maha suci tu. Maknanya dia nak tengok Allah tu. Itu permintaan Nabi Allah Musa. Adakah Allah menolak permintaan dia? Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa. Allah berkata kepada Musa. Allah kata, engkau tidak sama sekali akan sanggup untuk melihatku. Maknanya Allah mengatakan, selama-lamanya lah Nabi Allah Musa tidak akan dapat melihat Allah. Okey. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada Musa, Allah Ta'ala buktikan bagaimana Nabi Musa tak akan sanggup, tak akan dapat melihat Allah selama-lamanya. Maka Allah mengatakan, tetapi perhatikanlah gunung itu. Allah kata, walakin zur ilal jabal. Allah kata, perhatikanlah dekat gunung tu. Fa in istaqarra makanah, kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, fasawfa tarani, pasti engkau akan dapat melihatku. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, engkau selama-lamanya tak akan dapat melihat aku, kata Allah. Selama-lamanya itu maksudnya ketika mana di dunia lah. Sebab tu selama-lamanya dia ada perkataan lan. Qala lan. Kalau kita tengok dekat sini, lan. Lan dekat sini, kalau kita belajar bahasa Al-Quran, lan ni maknanya forever. Selama-lamanya. Bukanlah selama-lamanya di sini menuju sampai hari akhirat takkan dapat melihat Allah. Tidak. Tetapi dia merujuk kepada ketika mana di dunia. Sebab Nabi Musa dia teringin sangat lihat Allah. Tapi Allah kata, kau selama-lamanya tak akan dapat melihat aku, kata Allah. Allah kata, kalau kau nak lihat aku, kalau kau dapat lihat aku, kata Allah, cuba kau tengok gunung tu. Tuan-tuan, gunung ni kan tegak. Kita tahu kan gunung ni keras, tegak, kukuh, mantap kan. Maka Allah kata, kau tengok gunung tu. Kalau gunung tu tak jadi apa-apa, kau pasti akan dapat lihat aku. Setelah Allah menzahirkan dirinya kepada gunung itu. Okey, falamma tajalla rabbahu lil jabal. Ketika mana Allah menampakkan dirinya kepada gunung itu, maka gunung itu jadi apa? Ja'alahu dakka. Maka gunung itu hancur lebur. Gunung itu pun tak sanggup, tak mampu untuk ketika mana Allah nak menzahirkan diri dia dekat gunung tu menjadi hancur. Maknanya kan Allah beritahu, kalau gunung tu tak jadi apa-apa, dia tegak, dia elok seperti asal, engkau pasti boleh melihat aku. Maka Allah tunjukkan dirinya dekat gunung tu pun tak sanggup, hancur lebur gunung tu. Maka Nabi Musa pun jatuh pingsan. Wa kharra Musa sa'iqa. Jatuh pingsan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Ketika mana dia telah tersedar lepas daripada pingsan itu, sebab dia tengok gunung tu yang kukuh, yang tegak, boleh hancur. Macam mana kalau dia pingsan tu Nabi Allah Musa, kemudian setelah dia sedar kembali, falamma afaqa, setelah dia sedar kembali, Nabi Allah Musa mensucikan Allah, memuji Allah. Nabi Musa mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Rabb. Tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, dan akulah orang yang pertama beriman. Okey. Bertaubat kepada Allah tu tentang nak melihat Allah. Kan?
Akulah orang pertama beriman, kata para ulama tafsir. Nabi Allah Musa Nabi Allah Musa dia mengatakan akulah orang pertama beriman. Apa makna orang pertama beriman? Sedangkan Nabi Musa kan nabi-nabi yang tengah-tengah dah. Orang pertama beriman ni maknanya orang yang pertama beriman, mengakui tentang Nabi Allah Musa, dia percaya memang tak akan dapat melihat Allah ketika mana di dunia. Kan? Sebab dialah orang pertama yang nak melihat Allah. Kan? Jadi Nabi Allah Musa, akulah orang pertama yang beriman, yang percaya, yang yakin memang tak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, selesai untuk maklumat tersebut. Okey, kemudian berlakulah penerimaan wahyu tersebut. Maka di antara yang Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Musa, qala, Allah mengatakan, Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau melebihi umat manusia. Umat manusia di sini bukanlah secara keseluruhan, tapi pada zaman itu. Dengan perutusanku birisalati. Nabi Allah Musa kan dia terpilih dalam ramai-ramai orang di zaman dia, dia terpilih menjadi seorang rasul. Apabila dia jadi seorang rasul, dia pasti akan menerima kitab. Maka Allah kata, aku telah pilih engkau Musa, melebihi umat manusia di zaman engkau, dengan membawa perutusanku, membawa wahyu dari Allah. Dan engkau ni wabi kalami, dan engkau dipilih dengan kalamku. Kalamku bermakna Nabi Allah Musa, dia boleh bercakap secara langsung terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantaraan malaikat. Maka Allah mengatakan, maka terimalah apa yang aku kurniakan. Apa yang Sekejap saya tunjuk spot ayat. Apa yang aku kurniakan kepada engkau, dan jadikan engkau dalam kalangan orang yang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pesan kepada Nabi Musa supaya apa? Supaya Nabi Musa ni dia menjadi orang yang bersyukur, mendapat nikmat apa? Nikmat dilantik menjadi rasul, dapat wahyu dari Allah. Lepas tu boleh berkata secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nikmat yang sangat besar ya Allah beri kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Okay. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan Musa itu apa? Dan kami telah menuliskan untuk Musa pada alwah. Alwah ni maknanya lauh. Lauh ni dia macam papan putih lah. Dia satu papan, dia ada satu macam kita kertas kan, ada dia bentuk lauh. Lauh ni yang mana lauh ini dalam tu ada apa? Dalam lauh tu ada min kulli syai'in mau'izah. Dalam lauh itu, dalam kitab Taurat itu, maknanya kitab Taurat tu dia dah already tertulis. Dah ada maklumat di dalam tu. Dia tidak sedia tertulis. Lauh ni dia macam kayu lah, lauh kan, lauh. Telah tertulis. Kalau tuan-tuan tengok macam cerita-cerita dulu kan, dia buka satu dia macam tulisan lah dalam kepingan tu, dia tulis lauh tu. Kemudian dalam maklumat tu dia ada macam-macam mau'izah, ada pengajaran. Lepas tu ada watafsila likulli syai'in, dan ada penjelasan bagi tiap-tiap sesuatu. Maknanya dalam Taurat tu ada hukum hakam, ada syariat. Lepas tu telah diterangkan jelas di dalam lauh tersebut. Lepas tu Allah Ta'ala kata, terimalah ia. Terimalah ia ni juga membawa makna amalkan isi kandungan itipati yang ada dalam lauh-lauh tersebut. Allah kata, terimalah ia,
amalkan ia dengan bersungguh-sungguh. Lepas tu suruh kaum engkau berpegang dengan isi kandungan lauh tersebut dengan sebaik-baiknya. Bi ahsaniha. Lepas tu Allah mengatakan saurikum darul fasiqin. Aku akan perlihatkan kepada kamu negeri orang-orang yang fasik. Negeri orang yang fasik ni kalau kita lihat sekejap ya. Kalau kita buka dalam surah Al-A'raf ni, ayat 145 ni, negeri-negeri yang fasik ni, dia ada pelbagai pendapat di kalangan para ulama. Maka kalau kita rujuk dalam Al-Tabari, Al-Imam Al-Tabari kata, maksud ayat Allah akan perlihatkan kepada Nabi Allah Musa negeri-negeri orang fasik ni, kalau ikut tafsir Al-Tabari, Al-Tabari kata Allah Ta'ala akan tunjukkan nanti kepada Nabi Musa orang-orang fasik ni siapa? Okay, kita dah belajar apa makna fasik. Okay, fasik, ingat ya. Fasik merujuk kepada orang yang keluar daripada ketaatan. Dia panggil fasik. Okay, tetapi fasik di sini dalam Al-Quran, fasik banyak digunakan kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kafir. Okey, jadi Allah kata, aku akan perlihatkan kepada engkau negeri orang fasik ni. Kalau ikut Al-Imam Al-Tabari, Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada Nabi Musa nanti di hari akhirat. Siapa itu orang musyrikin dan orang-orang yang berdosa di hari akhirat. Yang mana Allah akan tunjukkan, kalau sebut negeri ni apa? Iaitu neraka. Yang Allah telah janjikan untuk mereka. Dekat itu adalah pentafsiran daripada Al-Imam Al-Tabari. Bahkan Al-Imam Al-Tabari, beliau telah menukilkan pendapat Mujahid, seorang tabi'in, iaitu Imam Mujahid mengatakan dia merujuk kepada negeri kat situ adalah negeri di hari akhirat. Okey. Negeri akhirat. Orang fasik itu siapa? Orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang kafir. Tapi kalau kita baca pendapat lain, pendapat lain tu sebenarnya ada juga. Okey, ada sebahagian para ulama, mereka mengatakan Allah nak tunjuk negeri orang fasik tu bukan dekat akhirat. Tetapi Allah nak tunjuk masa dekat dunia lagi. Dekat kawasan bumi Syam tu, Allah akan tunjuk kepada Nabi Allah Musa orang-orang kafir yang keras kepala. Lepas tu, ada pendapat ulama pula mengatakan Allah nak tunjukkan negeri Mesir tu. Yang negeri Mesir yang menjadi tempat orang yang fasik. Wallahu ta'ala alam. Tetapi Al-Imam Al-Tabari, ingat ya, Al-Imam Al-Tabari, beliau lebih memilih pendapat pertama yang telah kita sebutkan tadi itu. Apa dia pertama tadi? Negeri orang fasik tu maknanya neraka di hari akhirat. Jadi orang-orang yang fasik ni, dia akan berada dalam neraka. Allah akan tunjukkan kepada Nabi Allah Musa. Kenapa kita boleh pilih pendapat yang seperti itu? Al-Imam Al-Tabari, dia memberikan justifikasi. Dia kata justifikasi dia, negeri orang fasik tu di hari akhirat. Kenapa dia kata? Kerana dalam ayat sebelum ni Allah ada sebut. Tengok, kalau kita tengok sebelum ayat Allah nak tunjukkan saurikum darul fasiqin, Allah perintahkan, tengok apa Allah perintahkan apa kepada Nabi Allah Musa. Allah perintahkan supaya apa? Fakhuzaha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Maknanya ini dipanggil cara nak justifikan kenapa tafsiran yang pertama itu kita berpegang dengannya. Ibnu Katsir At-Tabari kata apa? Cuba tengok ayat sebelum ni. Kan ayat sebelum ni Allah perintah supaya amalkan isi kandungan kitab Taurat, dia kata. Dia kata, cuba baca bukan ayat sebelum ni, maknanya ayat yang sama tapi maklumat sebelum ni.
Maknanya perintah amal Taurat ni sendiri sudah menunjukkan kepada apa, ada hukum hakam. Maknanya kalau siapa langgar hukum hakam tu, tak berpegang kepada Taurat tu, mereka diancam dengan apa? Tentulah diancam dengan neraka. Itu dia panggil cara Al-Imam Tabari dia mendapatkan tafsiran ayat tu. Okey, jadi jelas dekat situ ya, sedikit maklumat. Sebab kita tak buat tadabbur ayat ya, minta maaf ya, sebab kita tak dapat nak terangkan ayat tu kalimah by kalimah. Sebab kita bukan buat tadabbur ayat. Kalau kita buat tadabbur ayat 1 jam, kita boleh ulang ayat 145 saja. Tetapi kita nak dapatkan fasa awal-awal ni, kita nak dapatkan fasa maklumat apa yang berlaku kepada kehidupan Nabi Allah Musa. Lepas tu kita namakan dia kronologi. Okey. Kemudian selepas itu Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam tentang siapa-siapa yang setelah diberitahu tentang isi kandungan Taurat. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Allah Musa siapa-siapa yang masih berdegil, yang keras kepala, yang tak nak menerima wahyu yang disampaikan, menolak kerasulan Nabi Allah Musa, Allah akan buat apa dekat mereka ni? Maka Allah mengatakan, aku akan memalingkan daripada memahami ayat-ayatku hati orang yang takbur di muka bumi tanpa alasan yang benar. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu, siapa-siapa yang sombong hidup dekat muka bumi ni, kan? Sombong tu memang tak patut sombong pula. Siapa-siapa yang sombong ni, ingat definisi sombong, menolak kebenaran. Okey, jadi kalau dia menolak kebenaran, orang yang sombong ni, Allah memang akan tutup pintu hati dia daripada dia memahami ayat-ayatku. Lepas tu Allah Ta'ala kata, dan jika sekalipun mereka melihat sebarang bukti, mereka tidak akan beriman kepadanya, sehingga jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk sekalipun, mereka tak akan pilih jalan tu. Ni Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang yang memang hatinya telah mati, telah ditutup pintu hati dia, mereka ni walaupun mereka tahu depan mata mereka ini sepatutnya yang benar yang mereka kena pilih, mereka tak akan pilih punya. Kata Allah kepada Nabi Allah Musa. Namun sebaliknya kata Allah, mereka ni kalau mereka jumpa jalan itu, jalan kesesatan, mereka akan pilih. Maka Allah mengatakan, macam itulah, demikian itulah kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka serta lalai tentang daripadanya. Jadi ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang peluang hidayah yang Allah berikan. Maka siapa-siapa yang tolak dia, maka sampai satu ketika memang Allah Ta'ala akan tutup pintu hati dia. Dia memang tak akan terkesan apa-apa kalau dia melihat mukjizat, dia melihat ayat-ayat Allah dalam bentuk syariat, ayat-ayat Allah dalam bentuk wahyu, memang mereka tak akan mengambil endah. Okey, sebenarnya kalau kita mendalami lagi ayat ni, kita tahu kan kisah Nabi Allah Musa ni, tujuan besar dia adalah untuk Nabi SAW dan kaum Nabi Muhammad SAW ketika itu. Okay, jadi secara tak langsung Allah Ta'ala paparkan ayat ini pengajaran juga kepada kaum musyrikin. Baik, kita habis tentang ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahawa mana-mana orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dia tak percaya nanti mereka akan bertemu dengan hari akhirat, bertemu dengan Allah di hari akhirat, maka amal mereka akan sia-sia. Amal sia-sia ni kita fahamkan. Maksud dia, kalau kita buat amal baik macam mana sekalipun, tapi kalau kita tak ada iman, maka amal tu akan jadi sia-sialah.
Walaupun ada orang dia tolong orang susah, tapi dia tak beriman kepada hari akhirat. Dia tak beriman tentang Allah, dia tak beriman tentang kerasulan tu, maka amal mereka akan sia-sia. Mereka tidak diberikan balasan selain daripada apa yang mereka telah kerjakan. Maknanya mereka tak akan dapat apa-apa yang baik, tetapi mereka akan dapat apa-apa buruk yang pernah mereka lakukan. Sebab amal baik ni mereka tak akan dibalas di akhirat, sebab dekat dunia dia sudah tertolak, takkan sampai naik ke langit dah. Tapi yang akan diambil kira apa? Yang akan diambil kira yang buruk itu, yang akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka habislah dua maklumat ni lah. Kita dekat dalam surah Al-A'raf. Maknanya kita belum turun dari gunung Tursina lagi. Kisah ni Nabi Musa masih lagi berada di atas gunung Tursina. Okey, kemudian baru kita masuk kepada tajuk ni. Baru kita nak masuk kepada ini. Yang ni. Nabi Allah Musa, dia cepat-cepat dia balik nak jumpa kaum dia. Baru kita masuk kepada Nabi Allah Musa, dia dah tamat selama 40 malam. Kita pernah sebut sebelum ini 40 malam. Okey. Kalau kita tengok pendeknya, mungkin kita rasa macam pendeknya 40 malam tu. Kita tak tahu sebenarnya apa lagi yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Musa. Kita berpada dengan apa yang Allah Ta'ala cerita kepada kita. Adakah Allah Ta'ala ajar satu-satu maklumat kepada Nabi Musa selama 40 malam, isi kandungan Taurat yang ada dekat lauh tadi? Wallahu Ta'ala alam. Yang pasti Quran kata pertemuan Nabi Allah Musa dengan Allah Ta'ala 40 malam. Ini kita dah sebut dah pada ayat yang sebelum ni pada siri yang ke-28. Kalau kita masih ingat, memang kita dah sebut bahawa Allah Ta'ala bagi tahu selama 40 malam, seperti mana dalam surah Al-A'raf ada maklumat ni. Allah cukupkan selama 40 malam. Nabi Allah Musa ni, kenapa dia setelah selesai, dia cepat-cepat dia nak balik jumpa kaumnya? Kenapa? Soalannya, kenapa dia bersegera untuk pulang menemui kaum dia dalam keadaan dia marah dan sedih? Kenapa? Kerana kalau kita masih ingat, ni minggu lepas. Okey, dia punya catatan cerita dia. Okay, kalau kita ingat pada minggu lepas, dekat surah Toha, ayat nombor 83 sampai 85, kalau kita masih ingat, Allah Ta'ala bagi tahu tentang ayat nombor 85 ni. Ayat nombor 85 ni sebenarnya, masa dekat atas gunung Tursina itu sendiri, dekat atas gunung Tursina tu, Nabi Allah Musa dia dah tahu dah. Allah dah bagi tahu dekat dia awal-awal apa yang berlaku dekat kaum dia. Ayat 85 tu Allah kata, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'di wa adhallahumus samiri. Kat sini Allah bagi tahu kan, sesungguhnya kami telah mengenakan kaummu satu fitnah sepeninggalanmu, dan mereka telah disesatkan oleh As-Samiri. Macam mana kita boleh tahu ini? Allah Ta'ala bagi tahu dekat atas gunung Tursina. Maksudnya, bagaimana Nabi Allah Musa, Allah Ta'ala bagi tahu? Okay, kalau kita tengok dekat ayat nombor 83-84 ni, cerita mula-mula Nabi Allah Musa sampai kat gunung Tursina. Lepas tu Allah bagi tahu terus pada ayat nombor 85. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita kena tengok ayat nombor 86 surah Toha pasal apa. Kita tengok saya tunjukkan. Dekat sini. Kalau kita baca ayat nombor 86. Okey, kita jumpa kan. Jadi Nabi Allah Musa ni, tengok dia kata faraja'a Musa ila qaumihi. Maknanya Nabi Allah Musa ni, apabila dia tahu bahawa kaum dia telah disesatkan oleh As-Samiri, maka dia buat apa? Dia cepat
cepat kembali bertemu kaum dia. Jadi kita dah sampai sambungan cerita dia. Yang ni kita dah belajar tadi kan, selama 40 malam apa yang berlaku. Dia terus pergi pulang menemui kaum dia dalam keadaan marah dan sedih. Okey. Pertemuan Nabi Allah Musa setelah 40 malam itu lengkap, dia balik jumpa kaum dia. Okey, maklumat itu kita bergantung, kita akan merujuk kepada dua surah. Okey, surah pertama surah Thaha ayat 86 hingga 98. Ini rujukan pertama. Surah Thaha ayat 86 98, dan kita juga akan merujuk kepada surah Al-A'raf ayat 148 hingga 154. Inilah nota baru yang diberi, yang ada pada nota tambahan yang saya sebut awal-awal tadi. Okey, jadi kita teruskan. Kita dah turun, kita nak turun dah. Kita dah nak, Allah Taala nak bawa kita turun dah daripada gunung Tur Sina. Kita nak, Allah nak bawa kita ke mana? Allah nak bawa kita semua pergi mengikuti Nabi Musa, bertemu dengan kaumnya. Okey. Jadi kita baca, tengok ya, kita nak baca surah Thaha dulu ke kita nak rujuk surah Al-A'raf. Okey. Kalau kita nak ikutkan ceritanya sekejap ya. Ni surah Thaha kan? Sekejap. Ni surah Thaha. Surah Thaha. Okey. Kita buka dulu surah Thaha. Okay, kita tengok surah Thaha. Okey. Dekat surah Thaha, okey, dalam nota yang lepas, okey, tidak ada cata alif ni. Tidak ada cata alif ni. Nota yang lepas dia terus pergi kepada ayat dan terjemahan. Betul tak? Dia terus pergi kepada ayat dengan terjemahan ayat. Saya tak lampirkan bersama cata alif ni. Sebenarnya cata alif ni dibuat berdasarkan ayat ni. Kalau tuan-tuan tak ada cata alif ni pun, tuan-tuan boleh buat sendiri sebenarnya. Macam mana nak buat? Tuan-tuan rujuklah ayat 86 hingga 98. Dekat ayat 96 hingga 98, dalam nota yang lama, saya cuba berikan ayat dan terjemahan. Betul kan? Okey, tapi saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak buat cata alif tu. Sebenarnya mudah je. Mudah saja. Ambil ayat tu, baca dia. Okey, tengok ya. Baca ayat ni, baca terjemahan, fahamkan, buat satu cata alif. Okey, saya tunjukkan satu contoh. Ini saja saya tak nak bagi awal-awal sebab saya nak tunjukkan contoh pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa dalam kita nak faham Al-Quran, lepas kita baca terjemahan, macam mana kita nak ingat isi penting. Tambah lagi dalam bentuk penceritaan nak kita sambung dia. Sambung dia. Maka saya tunjukkan contoh. Very simple. Sangat simple. Sangat mudah. Okay, tengok ya. Tengok contoh dia. Okey, dia mula ayat nombor 86 kan? Tengok ayat nombor 86. Okey, dan dia tamat ayat nombor berapa? Surah Thaha tu dia akan tamat pada ayat nombor 98. Ayat 98 Okey. Daripada cata alif tu dia akan lagi cepat. Walaupun kita tak baca ayat dengan terjemahan, tapi nak buat cata alif tu kena tengok ayat dia. Okey, kita tengok ayat nombor 86 tu. Okey. Kalau kita boleh buat kelas bersemuka, buat dia dalam bengkel, lagi senang. Tuan-tuan buat, tuan-tuan present. Lepas tu kita betulkan. Okey, tapi tak apa. Online ni pun satu rahmat yang besar dari Allah. Ya. Okey, kita tengok ayat nombor 86 dulu ya. Tengok ayat nombor 86. Okay, kita baca terus terjemahan ya, kita nak jimat waktu. Jadi Allah Taala berfirman dalam surah Thaha ayat nombor 86. Okey, Allah kata, dia bermaksud
Maka kembalilah, maknanya pulanglah Musa kepada kaumnya. Dalam dengan perasaan apa? Ghadbana asifa. Ghadban ni marah. Asifa ni kenapa dia dekat terjemah ditulis dan duka cita? Perkataan asifa dekat sini, tengok ya. Perkataan asifa ni kalau kita rujuk tafsiran seperti mana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, perkataan asifa ni dia boleh merujuk kepada dua situasi. Situasi pertama, dia boleh merujuk kepada marah. Asifa tu dia boleh merujuk kepada makna dia kesal, duka cita, sedih. Dua-dua boleh. Ada para ulama kata asifa ni nak menunjukkan tersangatlah marah. Tapi asifa ni dia boleh masuk pada dua makna. Pada marah dan pada sedih. Hazin, sedih. Sebab itu dalam terjemahan diterjemah ghadabani. Ghadaban memang sedia maklum. Ghadaban ni adalah sangat marah. Asifa dia merujuk kepada duka cita. Okay, kita baca terjemahan dia. Tengok ya macam mana terjemahan, kita susun kata alif. Okey. Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan perasaan marah dan duka cita. Kenapa dia marah sangat? Kenapa dia sedih? Tengok tuan-tuan, sedih tuan-puan. Siapa tak sedih kan? Dakwah, tugasan dakwah yang dia bawa selama ni orang tak ikut. Lepas tu dalam marah, kenapa nak kena marah? Ialah marah sebab syirikkan Allah. Kaum dia telah buat apa? Ingat tak ayat nombor 85 tadi? Ya Allah bagi tahu kepada Musa bahawa kaum engkau telah mendapat ujian dan mereka telah disesatkan oleh As-Samiri. Musa cepat-cepat balik dalam keadaan dia marah dan duka cita. Dan dia berkata, dia berkata, daripada ayat 86 ni, cuba tengok catatan alif dia. Kita tengok dekat sini. Catatan alif. Saya buat dulu mula-mula dekat sini. Mudah je. Nabi Musa alaihi salam menemui Bani Israel dalam keadaan marah plus dia sedih. Ayat nombor 86. Kalau saya baca ayat, kalau kita baca catatan alif ni pun boleh faham lah kan? Okey. Lepas tu berlaku panjang lagi lah. Kalau nak tulis semua dekat catatan alif ni, itu baik kita baca terjemahan terus. Tapi kita buat isi penting. Itu ayat nombor 86. Lepas tu apa yang berlaku? Ni sambungan dia. Jadi kita tengok ayat nombor 86 dulu. Nabi Allah. Saya baca dulu catatan alif ni. Lepas tu kita patah pada ayat. Boleh ini dipanggil kaedah kita baca sebenarnya semua terjemahan tu. Tapi kita guna kaedah isi penting dalam catatan alif tu. Selepas Nabi Allah Musa dah jumpa kaum Bani Israel keadaan marah dan sedih, adalah beberapa perkara yang dia tegur Bani Israel. Tapi Bani Israel ni, dia tak mengaku salah. Dia mempertahankan tindakan mereka membuat patung anak lembu. Macam mana mereka mempertahankan tindakan mereka? Itu kena baca ayat nombor 87 hingga 88. Tapi kita nampak sambungan cerita dia. Kan tadi naik kat Gunung Tusina, lepas tu turun. Cepat-cepat dia pergi jumpa kaum dia dekat marah dan sedih. Tapi Bani Israel ni yang menyembah patung anak lembu tu, mereka kata mereka tak salah. Mereka tak melanggar janji. Mereka memberikan justifikasi. Lepas tu, akhirnya Bani Israel, mereka telah tersedar. Mereka tahu, selepas Nabi Musa memberikan penerangan,
Bani Israel ini mereka telah tersedar. Mereka baru tahu mereka ni salah. Setelah apa tahu? Setelah mereka mendapat tahu kelemahan patung anak lembu tu. Ini ayat nombor 89. Ini semua dalam ayat ya. Cuma kita jadikan isi penting. Okey. Lepas tu, siapa yang menyedarkan mereka? Nabi Allah Musa lah. Selama ni, waktu disembah anak patung lembu tu, mereka tak terfikir maklumat tu. Lepas Nabi Musa marah diorang, terangkan mereka perkara yang benar, akhirnya mereka sedar. Apabila mereka telah tersedar, maka Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, dia jumpa pula Nabi Harun. Dia tanya Nabi Harun. Dia bagi teguran. Bukan dia bagi teguran. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala cerita tentang apa tindakan Nabi Harun yang dia telah buat semasa Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina selama 40 hari itu. Allah Ta'ala cerita terlebih dahulu kat sini. Kisah teguran yang telah diberikan Nabi Harun. Nak tahu Nabi Harun tegur apa? Maka kena tengoklah ayat A tu, maknanya ayat nombor 90. Tetapi Bani Israel ini dia mengambil kisah tak teguran Nabi Allah Harun ni. Maka flow yang berikutnya, carta alih yang berikutnya, lanjutannya Bani Israel tak nak juga. Dia tetap berdegil dengan tindakan Nabi Musa. Apa yang mereka cakap? Maka kena tengok ayat nombor 91. Kemudian Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam memegang canggut dan rambut Nabi Allah Harun. Dia tarik. Dia nak minta penjelasan. Apa yang Nabi Harun ni dah buat sepanjang dia tak ada. Itu ayat nombor 92 hingga 93. Okey. Setelah Nabi Harun ditarik janggut dan rambut, mereka orang kata, "Ui, ganas betul Nabi Musa ni. Kenapa dia tak lembut?" Kita kena faham begini ya. Nabi Harun tu adik-beradik dia. Kita kalau dengan orang lain tak sama kita dengan adik-beradik sendiri, betul tak? Adik-beradik sendiri ni kita dah kenal dah. Kalau kita marah macam mana, kalau kita bercakap macam mana, dia tak sama dengan orang lain. Jadi Nabi Musa dengan Harun adalah adik-beradik. Jadi taklah jadi isu besar dalam memegang janggut dan rambut Nabi Allah Harun. Okey. Kemudian apa yang berlaku lagi? Ini sambungan dia. Sambungan dia ayat 104. Nabi Harun pun ceritalah situasi sebenar kepada Nabi Musa. Apa yang dia dah buat? Apa jawapan Bani Israel itu kepada dia? Okey, setelah selesai, Nabi Musa pun berjumpa dengan Samiri. Nabi Musa jumpa pula dengan As-Samiri. As-Samiri inilah watak utama yang telah menyesatkan Bani Israel dengan anak patung lembu tu. Itu pada ayat nombor 95. As-Samiri ni, dia pun berilah penjelasan kepada Nabi Musa. Kenapa dia boleh buat patung anak lembu tersebut? Tapi jawapan ayat 96 tu, nanti kita akan jumpa, memang dia cakap, dia memang buat ikut hawa nafsu dia. Ayat 96. Okey. Lepas Nabi Musa tahu penjelasan As-Samiri ni, Nabi Musa halau As-Samiri tu keluar dia daripada Bani Israel. Dihalau dia, diboycott, dihalau lah. Macam dibuang daerah dia. Jauhkan dia. As-Samiri. Lepas tu Nabi Allah Musa telah berkata kepada As-Samiri, Nabi Musa kata, "Okay, kau tengok patung anak lembu yang kau sembah tu, aku akan bakar dia. Lepas tu aku akan buang dia jauh-jauh setelah dia dibakar. Debu-debu itu kan akan dibuang jauh-jauh."
Nabi Allah Musa nak tunjuk dekat Samiri, dekat juga Bani Israel bahawa patung tu sebenarnya adalah bukan Tuhan. Dan akhirnya Nabi Allah Musa setelah dibakar patung tu, kan, setelah menjadi debu, dibuang debu itu, maka Nabi Allah Musa menegaskan akan siapa Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenar di hadapan Bani Israel. Tamatlah maklumat dalam surah Toha, kisah patung anak patung lembu yang dibuat oleh Bani Israel dan As-Samiri. Dekat surah Toha, maklumat itu dia berada pada ayat 86 sampai 98. Ayat yang kata peristiwa Nabi Musa balik jumpa kaum dia dah sembah patung tu sampai patung tu musnah, dekat ayat 86 hingga 98. Okey, tapi ayat je saya tak baca lah. Kita tak baca lagi, tapi saya tunjukkan dulu kronologi dia. Apa cerita dia. Agak-agak lah ya. Boleh faham tak secara ringkas menggunakan carta alih ni? Boleh faham tak? Boleh nampak tak perjalanan ceritanya? Faham, Ya, Ustaz. boleh nampak dan sangat faham. Sangat faham. Okey, anak panah dia jangan lupa. Okey. Jadi kalau nak faham lagi, maka kena tengoklah ayat dia. Sebab kita ni kadang-kadang kita baca ayat panjang-panjang ni macam tak nampak ke apa cerita dia sebenar. Jadi cara dia kita baca, cuba kita keluarkan isi penting dia. Okey, jadi kita tengok ya. Kita kembali pada ayat. Okey. Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan dia marah dan duka cita. Dia berkata, kita pun dah 10-20 ni. Tuan-tuan boleh lagi ke? Boleh lagi sikit ke ni? Boleh, Ustaz. Boleh. Boleh Ustaz. Tak tertidur Tak. Okey. Maka kembalilah, kita pergi kepada ayat dia. Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan marah dan duka cita. Dia kata apa? Wahai kaumku, tengok, walaupun dia marah, tapi dia tetap sayang kat kaum dia. Dia panggil apa? Ya kaumku. Dia tak cakap, dia tak maki kaum dia. Dia cakap wahai kaumku. Dia panggil wahai kaumku. Dia kata, bukankah Rabb kamu telah janji kepada kamu dengan suatu janji yang baik? Janji apa? Janji yang Allah Ta'ala kata sebelum ni, ingat tak? Sebelum Nabi Musa naik dekat gunung Tusina tu kan, Allah telah janji pada Bani Israel, nanti engkau akan dapat hidayah, petunjuk apa yang Allah nak bimbing mereka. Maka Nabi Allah Musa bertanya kepada mereka, maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu? Maknanya Nabi Musa ni kan dia jumpa dengan Allah 40 malam. Sepatutnya Bani Israel tunggulah Nabi Musa balik. Janganlah buat apa-apa tindakan lagi. Tapi mereka ni tak sabar-sabar nak tunggu Musa ni balik. Akhirnya mereka buatlah amalan sendiri yang menyembah patung anak lembu tu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Nabi Musa kata apa? Ataupun kamu semua ni buat macam ni nak bagi Allah marah kamu ke? Lalu kamu semua menyalahi perjanjian kamu denganku. Ini masalah yang apa pun. Maknanya Nabi Musa ni lepas dia balik, dia marah, dia keadaan sedih. Dia cakap, kamu ni kenapa tak tunggu aku balik? Lama sangat ke nak tunggu 40 malam tu aku nak balik? Nabi Musa cakap pada mereka, korang tak ingat ke janji-janji Allah tu? Ataupun korang buat macam ni saja nak cari Allah, saja nak bagi Allah marah kamu? Disebabkan dua perkara tadi menyebabkan kamu khianati janji kamu kepada aku untuk beriman dan sebagainya. Boleh faham tak cerita ayat dia?
Boleh faham kan? Okey. Lepas tu ayat nombor 87. Apa jawapan Bani Israel? Dia dekat sinilah. Kita baca dekat flow tadi, kita nak bincang kat sini pula. Yang ni lah. Dekat sini. Bani Israel mempertahankan tindakan mereka membuat patung anak lembu tu setelah Nabi Musa tegur mereka. Sebab Nabi Musa kan tanya mereka, korang ni nak menyalahi, korang khianat janji dengan aku lah ni kan. Korang saja nak cari kemurkaan Allah lah. Okey. Jadi Bani Israel ni dia bagilah jawapan. Dia bagi jawapan. Dekat sini kita belajar tuan-tuan. Kita belajar macam mana perangai Bani Israel. Okey. Jadi Bani Israel ni cakap lah. Ayat nombor 87 dia kata apa? Qalu, dia kata, mereka berkata, kami sekali-kali tak langgar janji pun dengan kemahuan kami sendiri. Mereka mengata apa? Mereka kata, tak adalah. Kami tak langgar janji pun. Kami langgar janji. Kami tak langgar janji pun. Kami bukan sengaja nak langgar janji kamu tu. Dia kata. Faham tak? Dia kata apa? Maknanya mereka defend. Mereka kata, tak adalah. Kami bukan saja-saja nak langgar janji tu. Mereka cakap macam tu. Tetapi mereka kata apa? Walakinna hummilna awzaran min zinatil qaum. Dia kata tetapi kami ni telah disuruh membawa beban-beban daripada perhiasan kaum itu. Maknanya Bani Israel ini sebenarnya waktu mereka melarikan diri ni, mereka membawa bersama mereka barang-barang kemas. Macam emas. Kan? Yang dimiliki oleh kaum itu. Kaum itu sebenarnya adalah kaum Firaun. Bagaimana mereka boleh bawa, sebab apa mereka bawa, Quran tidak cerita. Walaupun ada banyak ulasan kata mereka pinjam, ada mengatakan bahawa mereka memang ambil hak mereka, bawa lari barang-barang kemas tu. Wallahu ta'ala a'lam. Ni saya tak dapat nak beri satu jawapan yang dapat dipegang secara muktamad. Maknanya mereka kata kami ni bukan suka-suka nak khianati janji. Tak adalah, bukan kami sengaja, dia kata. Tetapi kami buat tu kerana kami ada membawa beban-beban. Maknanya emas lah, barang perhiasan banyak. Berat nak bawa. Nyusahkan mereka. Maka kami telah mencampakkannya dan macam tu juga sabiri melemparkannya. Maknanya kan dia nak jadi anak patung lembu daripada emas. Jadi macam mana emas tu boleh bertukar menjadi anak patung lembu tu? Nanti kita akan tengok anak patung lembu tu apa istilah dia. Jadi dia berasal daripada emas yang dibakar. Macam mana mereka boleh membakar emas itu? Mereka ni sebenarnya telah membawa emas-emas kaum Firaun itu. Dan akhirnya mereka kena campakkan emas tu ke dalam api. Macam tu juga Samiri mencampakkan ke dalam api. Okay, faham cerita dia? Okey, jadi Bani Israel ini dia buat semua benda tu bukanlah mereka sengaja tak nak dengar nasihat janji Musa tu. Faham cerita dia kan? Okey, lepas tu ayat nombor 88. Ayat nombor 88, apa yang terjadi dekat emas tadi tu yang telah dilemparkan ke dalam api? Maka ayat nombor 8 kata, kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka daripada leburan barang-barang emas itu, perhiasan itu adalah ijlan. Ijlan ni lah anak lembu tu. Dia kata ni, ijlan. Ijlan tu dia adalah rupa bentuk jadi anak lembu yang jasadan, yang dia bertumbuh. Ijlan ni anak lembu, rupa bentuk anak lembu
Okey, dan dia bertubuh. Tubuhlah ada kaki, dua kaki, dua tangan. Anak lembu yang lengkap lah. Jasad. Dalam masa yang sama, emas tadi, perhiasan tadi yang dilemburkan tadi, keluar rupa bentuk anak lembu. Yang dia lengkaplah anak lembu. Bukan kepala lembu saja, bukan kaki lembu saja, tak. Memang anak lembu yang bertubuh, yang apa? Lahu khuar. Lahu khuar ni maknanya bersuara. Ditakdirkan oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, lembu tu dia dapat mengeluarkan bunyi. Bagaimana keluar bunyi tu? Ada yang ulama kata sebab angin lalu dekat lubang-lubang anak lembu tu keluar bunyi. Orang pun rasa takjub. Anak lembu ni boleh keluar suara. Mereka kalau pelik-pelik ni, kan? Kalau macam tu, kalau keluar suara, macam mana dia dengan burung yang boleh bercakap tu, hello, hello. Kan? Contoh. Kan ada burung yang boleh tiru suara manusia. Takkan kita nak kata itu pula Tuhan? Jadi anak lembu ni dia keluarkan suara. Tapi dia keluar suara saja. Dia keluarkan bunyi, dia bersuara. Dia bunyi apa? Keluar ayat apa? Enggak tahu. Dia keluarkan suara. Lalu Bani Israel ini terkejut. Mereka kata apa? Hadza ilahukum wa ilahu Musa. Lalu mereka berkata, inilah Tuhan Musa yang sebenar. Dia kata, inilah Tuhan Musa. Inilah Tuhan kamu dan Tuhan bagi Musa. Tetapi Musa telah lupa. Okey. Para ulama bincang sebenarnya. Siapa yang cakap ni? Ini Tuhan kamu dan Tuhan bagi Musa. Tetapi Musa lupa. Kata para ulama tafsir, yang mengatakan ini adalah As-Samiri. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imamu Al-Tabari. Selepas kan tadi fa'akhraja lahum ijlan, kan mereka telah keluarkan daripada mereka ini. Fa'akhraja ni telah mengeluarkan untuk mereka, kan. Lahum ni untuk mereka. Siapa yang keluarkan? As-Samiri lah. Sebab ayat 87 sebenarnya sebut As-Samiri. Jadi As-Samiri yang bercakap. Dia kata, anak patung lembu ni lah sebenarnya Tuhan kamu semua yang sebenar. Tuhan bagi Musa, tapi ni Musa ni dia telah lupa. Kenapa dia telah lupa? Maknanya kan anak patung lembu ni, dia berlaku semasa Nabi Musa naik kat Gunung Tursina tu. Jadi seolah-olah mereka kata, kenapalah Musa ni pergi cari Tuhan kat Gunung Tursina tu? Sebenarnya anak lembu yang bersuara ni lah sebenarnya Tuhan Musa. Tapi dia lupa. Faham tak maksud dia? Maknanya mereka telah menyalahkan Musa, yang Musa pergi cari Tuhan dekat Gunung Tursina tu buat apa? Sepatutnya anak lembu ni lah yang menjadi Tuhan bagi Musa dan Tuhan bagi Bani Israel. Ini adalah ucapan As-Samiri. Okey, jelas tak? Okey. Ayat 87 dengan 88 ni adalah penjelasan daripada Bani Israel setelah mereka ditegur oleh Nabi Musa, yang mana Nabi Musa sebelum ini mengatakan mereka telah menyalahi, tidak menunaikan janji mereka dengan Nabi Musa. Jadi mereka kata, kami tak langgar janji pun. Kami buat ni sebenarnya memang patut kami buat. Dikaitkan. Jelas ya? Dekat sini yang kita letakkan tadi dia punya carta alih dia dekat sini. Jadi kita dah habis mana? Kita dah habis dua carta alih. Ni dah habis, ni dah habis. Tapi kita akan masuk nanti yang bahagian sini. Tapi ni kena sambung minggu depan ulasan dia. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, kena catat kita berhenti dekat mana. Nanti kita akan sambung semula
surah Taha ni. Lepas tu kita akan tengok juga surah Al-A'raf. Maknanya kita masih lagi membincangkan ayat tentang anak patung lembu yang mengeluarkan suara. Apa terjadi kepada As-Samiri? Nanti kita akan ulas pada siri yang ke-30 minggu hadapan. InsyaAllah. Tandakan? Tandakan kita belajar kat sini, kita belajar kat sini. Tapi kita belum belajar lagi di sini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung di mana? Kita akan sambung di sini. Baca dulu dekat nota tu. Ya, boleh ya? Okey. Setakat ni ada pertanyaan apa-apa? Boleh ikuti tak dengan baik? Jelas. Boleh faham tak kronologi dalam ayat-ayat dalam surah Taha Al-A'raf? Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikit je soalan saya. Yang anak lembu tu dia hanya keluarkan bunyi lah, bukan berkata-kata ke apa ke? Tak. Dalil jawab dia keluar bunyi. Kenapa kita kata bukan dia tidak berkata-kata? Sebab nanti dekat sini dekat fasa ni nanti Nabi Allah Musa dia bagi jawapan. Dekat ayat 89 dia jawapan. Tapi tak apalah, soalan tadi tanya saya jawab. Kalau kita baca dekat ayat 88, Nabi Musa cakap apa? Nabi Musa kata, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla? Maka apakah tidak mereka nampak bahawa patung itu tidak dapat menjawab perkataan mereka? Tidak dapat menjawab perkataan mereka. Maknanya kalaulah anak patung lembu tu orang kata dekat dia, tolonglah, mintalah apa-apa, patung tu diam je lah. Dia tak dapat jawab apa-apa. Lepas tu kalau nak kuatkan lagi maklumat tu, kena pergi dekat surah Al-A'raf. Okay, ada dekat nota tu, surah Al-A'raf. Cuba tengok pada ayat 149. Memang Nabi Musa bagi tahu dekat sini. Kalau kita baca ayat nombor 148 lah. Nabi Musa menyatakan, alam yarau annahu la yukallimuhum. Nabi Musa menyatakan, dia kata apa? Diorang ni tak sedar ke patung anak lembu tu akan tidakkah anak lembu itu boleh, ni saya tertinggal perkataan tidakkah mereka mengetahui bahawa patung anak lembu itu tidak boleh berbicara dengan mereka. Ini adalah dalil menunjukkan bahawa anak lembu tu dia keluar suara ke? Dia keluar bunyi. Keluar bunyi. Adakah kerana tiupan angin ke ataupun wallahu ta'ala a'lam. Jelas? Ustaz, jazakallah. Wa antum fajadakumullah. Okey, ada soalan lain sebelum kita menamatkan tulisan kita pada malam ni? Ya. Saya nak tanya, apa tu? Kenapa objek tu adalah anak lembu, bukan objek lain yang diorang buat tu? Wallahu ta'ala a'lam. Yang itu pun saya tak dapat jawapan. Wallahu a'lam. Kenapa dia buat objek anak lembu? Wallahu a'lam. Tetapi kalau soalan tu ditanya, ingat tak ada peristiwa yang Nabi Allah Musa minta mereka sembelih lembu betina kan? Kalau kisah lebih sembelih lembu betina tu, kalau yang nak cari jawapan siapa yang bunuh seseorang tu kan, ada kisah yang lembu betina tu, dekat situ kita boleh linkkan dengan kisah ni. Kita boleh kaitkan, maksudnya kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Munir, kenapa Allah minta Nabi Musa menyuruh Bani Israel sembelih lembu, lepas tu ambil mana-mana anggota badan lembu tu, ketuk pada orang yang mati, orang mati tu hidup semula tu. Kenapa lembu? Nak mengkaitkan tentang kalaulah lembu itu Tuhan, kenapa lembu tu boleh disembelih pula?
Itu ada berkaitan lah. Tapi kalau tanya saya soalan kenapa dapatnya idea macam mana boleh datangnya anak patung lembu tu, wallahu ta'ala alam. Tak ada jawapan. Mungkin ada jawapan saya tak jumpa. Kalau siapa-siapa jumpa dalam ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW, tolong maklumkan ya. Wallahu ta'ala alam. Tetapi yang kita tahu, Bani Israel kan mereka dah bertahun-tahun berada di Mesir. Dan kita tahu di Mesir kan adanya patung-patung. Adakah di Mesir itu pada zaman Firaun adanya patung lembu ataupun patung anak lembu yang diagungkan? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adakah anak patung lembu tu adalah patung yang mereka jumpa mula-mula yang kita cerita pada minggu lepas? Masih ingat lagi? Yang minggu lepas yang mereka lalu satu kampung, satu tempat tu, mereka nampak tempat tu menyembah patung-patung. Adakah patung itu yang mereka nampak anak lembu? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau Puan Asih ada jawapan, nanti tolong kongsikan ya. Nanti kita cari sama-sama, Ustaz. InsyaAllah. Okey, boleh. Dapat nanti tolong maklum. Okey, ada soalan lain? Ustaz, Ya. As-Samiri tu ada apa-apa lagi cerita tambahan pasal dia tak? Wallahu a'lam. Sebab tak dapatan saya ni tak jumpa lagi asal usul As-Samiri ni. Dia ni siapa? Tak jumpa lagi. Tapi dia memang seorang lelaki daripada Bani Israel. Nanti kita baca dekat surah Al-A'raf yang dia mendakwa dia nampak sesuatu yang Bani Israel tak nampak. Tapi itu kita kena baca surah Al-A'raf nanti. Tapi asal usul latar belakang As-Samiri berdasarkan ayat Quran dan hadis tak jumpa lagi maklumat lanjut dia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu saya tak tahu jawapan tu. Tapi kalau Puan ada dimaklumkan, ada info tu, nanti kongsikan pada kelas akan datang. Nanti kita sama-sama ambil manfaat. Baik, ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, saya nak maklumkan satu benda penting. Penting ni maksudnya begini. Bermula minggu hadapan, bulan 12, okey. Bulan 12 tu, saya terpaksa menukar jadual daripada hari Ahad kepada hari Sabtu malam Ahad. Kalau kita buat selalu hari Ahad kan, Ahad malam Isnin, maka kita kena tukar jadual pergi kepada Sabtu malam Ahad. Jam sama. Maknanya minggu depan, 5 hari bulan 12, hari Ahad. Hari Ahad tu, bermula bulan 12 minggu depan, Akademi Tadabbur Malaysia akan buat satu kelas lain, iaitu tajuknya tuan-tuan akan belajar kronologi kiamat. Kita akan belajar tentang kiamat besar, 10 tanda besar kiamat bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf dengan Ustaz Muhaimin. Kita menggunakan buku rujukan terjemahan daripada kitab Arab. Dan kedua-dua tenaga pengajar ni memang mereka kosong hari Ahad lah. Jadi saya kena tukar jadual. Jadi kita beri laluan kepada dua penyampai belajar kronologi kiamat ni. Kenapa kena belajar pasal kiamat? Kerana mereka ni dua-dua tu pakar dalam hadis. Memang dua-dua adalah latar belakangkan hadis. Seorang pensyarah di USIM ya. Jadi kita nak belajar macam mana nak berinteraksi dengan hadis-hadis yang berbentuk kiamat tu. Jadi kelasnya macam ni. Kelasnya
akan dibuat pada minggu pertama dan minggu kedua saja. Tajuk kronologi kiamat ni akan dibuat pada minggu pertama dan minggu kedua saja. Jadi tajuk kita kronologi Nabi Musa ni saya terpaksa tukar ke hari Sabtu malam Ahad. Boleh ke tuan-tuan dan puan? Boleh ikuti tak atau bagaimana? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz, insyaAllah. Boleh. Okey. Jadi bermula minggu depan ya, kita akan sambung siri ke-30 kisah anak patung lembu ni pada 4 hari bulan 12. Hari Sabtu malam Ahad bersamaan 29 Rabiul Akhir 1443 Hijrah. Itu makluman buat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jika tidak ada apa-apa, besok ada satu kelas baru juga, anjuran Akademi Tadabbur. Seperti saya maklumkan dalam beberapa kelas, petang esok jam 2.30 kalau ada kelapangan, boleh ikuti kelas baru untuk tajuk syurga. Saya akan jadi pembentangnya, nota pun ada. Nanti kita akan buat nota ringkasan juga. 2.30 petang. Dan besok kalau ada kelapangan, pagi-pagi 10.30 boleh ikuti kelas Fadail A'mal. Okey, itu saja. Saya mohon ampun dan maaf jika menimbulkan kesulitan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan sebagainya. Dengan kadar yang mampu, itulah yang mampu saya laksanakan, yang dapat kami aturkan. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-puan atas komitmen, atas jasa baik tuan-tuan dan puan-puan pada yang memberikan sumbangan, yang memberikan banyak dorongan, yang memberikan komentar, yang istiqamah dan sebagainya. Semua hanya Allah yang boleh membalas jasa baik tuan-tuan dan puan-puan. Kelemahan, kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Aku Ustaz, qauli hadza. Ya. nak tanya, kitab Boleh, tu mana dapat Ustaz? Kitab apa tu je? Yang kronologi kiamat. Ada tengok dekat Telegram tak? Tengok Telegram tapi tak sebut di mana dapat kitab tu. Kitab tu dia di Telaga Biru. Saya ada tulis kat situ. Oh, Telaga Biru Ya, Sure. terbitan Telaga Biru. Minta maaf. Betul. Tak apa. Lepas tu insya-Allah nota akan disediakan juga. Saya akan buatkan silibusnya dekat Shopee pun ada. Nanti boleh beli. Nanti saya senaraikan dulu tajuk-tajuk dia juga. Lepas tu penyampai kita dia ada nota. Kita di akademi ni seboleh-bolehnya memang kita akan cuba menyediakan bahan rujukan walaupun sepokoknya ringkas pun tak apa, tapi perlu ada. InsyaAllah. Sampaikan nanti. Terima kasih pada Syahira kerana memberikan link. Boleh tengok dekat link ruangan chat tu. Dia punya link Shopee tu. Okey. Alhamdulillah. Berapa harga Syahira buku kronologi kiamat? RM5 tak? Ke RM7 atau RM8. Nipis je buku dia. Saya ada yang bahasa Arab dan terjemah. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan hari Sabtu untuk siri yang ke-30. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jazakallah. Ustaz. Wa antum fajazakumullahu